Ya, para pelajar sekalian, dalam siri pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sifat dan hukum logaritma. Ya. Meh, jom kita belajar tentang sifat dan juga hukum logaritma ni. Okey, cikgu. Okey, kita mulakan pelajaran kita dengan aktiviti penerokaan di sini, Okey, cikgu. Okey, tengok di sini. Jika X sama dengan A kuasa P dalam bentuk logaritma, kita akan tulis macam ni kan? Ya betul, cikgu. Yang ni saya tahu. Okey, jika Y sama dengan A kuasa Q, maka dalam bentuk logaritma, kita akan tulis macam ni. Okey, yang ni Amir tahu kan? Okey, cikgu. Yang ni saya tahu dah. Okey, bagus. Baik, sekarang, kalau kita darabkan X dengan Y tau, kita akan tulis macam ni lah. Bila X darabkan dengan Y, maka A kuasa P darab dengan A kuasa Q. Kan? Betul, cikgu. Betul. Okey, kan kalau darab, kan kuasa dia bertambah. Maka kita boleh tulis macam ni. Betul, cikgu. Betul. Okey, kalau kita tulis ke dalam bentuk logaritma, kita nak tulis macam mana, Cikgu, di sini asas dia A kan, cikgu kan? Betul. Kalau macam tu, cikgu, kita tulis log asas A lah. Log asas A XY sama dengan P tambah Q. Yes, betul. Bagus. Okey, seterusnya, di sini P tambah Q kan? Jadi, P itu adalah log X dan Q adalah log Y. Oleh itu, kita boleh tulis macam ni lah. Maka, di sini terbentuklah suatu yang dipanggil hukum logaritma. Nampak tak? Oh, ini hukum logaritma, cikgu. Inilah. Okey, seterusnya, kalau tadi kita darabkan X darab Y kan? Sekarang, kita bahagikan pula. X bahagi dengan Y. Jadi, kita boleh tulis macam ni, Okey, cikgu. Okey. Okey, di sini, nampak tak? A kuasa P bahagi dengan A kuasa Q. Kalau bahagi kuasa dia, tolak kan? Ya, cikgu. Jadi, kita boleh tulis macam ni lah. Okey. Saya faham. Okey, jadi kalau dalam bentuk logaritma, dia akan jadi macam ni lah kan? Ini asas dia A, cikgu. Jadi, asas tulis kat sini. Kemudian X per Y sama dengan P tolak Q. Indeks dia. Betul lah yang cikgu tulis ni. Okey. Jadi sekarang, di sini PQ kan? Kita gantilah PQ tu. Jadi akhirnya kita boleh tulis macam ni. Nampak tak? Okey, cikgu. Inilah, hukum logaritma yang kedua. Oh, okey, cikgu. Okey. Okey, seterusnya, kita tengok satu lagi di sini. Okey. Ini yang kita tulis tadi lah. Okey. Jadi sekarang, apa kita nak buat ialah X ni, kita kuasakan dengan N tau. Jadi bila sebelah kiri X ni kuasakan N, maka sebelah kanan juga kita kuasakan dengan N. Maka jadi macam inilah. A kuasa P kuasa N. Okey. Kemudian, mengikut hukum dia, P dengan N ni boleh darab kan? Ya, cikgu. Jadi kita darabkan P dengan N jadi PN lah sini, nampak? Okey, cikgu. Okey. Okey, jadi, seterusnya, bila kita tukar ke bentuk logaritma, kita akan tulis macam ni lah. Okey, cikgu. Di sini asas dia A, cikgu tulis kat sini asas dia. Kemudian X kuasa N sama dengan kuasa dia PN tu. Okey, cikgu, saya faham. Okey, bagus. Okey, Amin tengok sini. P, cikgu gantikan dengan log X. Kemudian ni N ni, cikgu tuliskan di depan di sini. Boleh, Okey, cikgu. Okey. Okey, dekat sini, kita dapat satu lagi hukum logaritma. Okey, cikgu. Okey. Okey, hasil daripada penerokaan tadi, dapatlah kita senaraikan hukum-hukum logaritma. Yang pertama, ni dia. Jadi, log X darab Y, dia akan sama dengan log X tambah log Y. Dengan asas yang sama, nampak? Okey, cikgu. Ini kalau sini darab, sini tambah, cikgu. Macam itulah pattern dia, Okey. Dan hukum ini, dikenali sebagai hukum hasil darab. Okey, cikgu. Baik, yang kedua, kita dapat hukum logaritma yang seperti ini. Iaitu log X per Y, X bahagi Y, dia akan sama dengan log X tolak log Y. Kalau bahagi sini, di sini tolak. Boleh? Okey. Tapi ambil ingat tau, asas dia semua mesti sama. Okey, cikgu. Okey. Okey, hukum yang kedua ini dikenali sebagai hukum hasil bahagi. Okey, cikgu. Baik, yang ketiga tadi, ini hukum logaritma yang ketiga, yang kita kenali sebagai hukum kuasa. Okey, jadi Amir tengok di sini, nampak tak? Log X kuasa N, N ini, dia boleh pindahkan ke hadapan di sini. Nampak? Dia boleh turunkan ke depan sini, nampak?
Oh, okey cikgu, okey. Okey, meh kita akan pembelajaran kita meh dengan aktiviti penerokaan yang ini pula meh. Okey. Yang pertama di sini meh diberikan A kuasa 1 sama dengan A. Okey, kemudian meh bila kita tukar ke dalam bentuk logaritma meh, kita akan tulis macam ini. Betul tak? Betul cikgu, betul. Meh betul ke faham ni meh? Betul lah cikgu. Cikgu ambil asas A ni kan. Jadi cikgu letakkan asas pada log ni A di sini. Jadi sini A ni letak sini. Jadi kuasa 1 ni cikgu letak sini lah. Jadi log A asas A sama dengan 1. Betul lah cikgu. Okey, bagus. Jadi meh, ambil tengok di sini log A asas A sama dengan 1. Maksudnya di sini meh, kalau nilai dua nilai ni sama, contohnya log 10 asas 10, dia akan sama dengan 1 meh. Oh, macam tu cikgu Macam tu lah. Jadi cikgu kalau saya kata log 5 asas 5 sama dengan 1, betul tak cikgu? Betul. Asalkan dia sama ni, dia akan 1. Log apa lagi? Log X asas X sama dengan 1. Log P asas P sama dengan 1. Log 3 asas 3 sama dengan 1. Nampak? Macam tu lah. Okey cikgu, saya faham. Okey. Baik, yang kedua meh. A kuasa kosong sama dengan 1 kan? Sebarang nombor kuasa kosong sama dengan 1. Jadi, dalam bentuk logaritma meh, kita akan tulis macam ni. Okey cikgu. Nampak tak di sini? Log 1 asas A sama dengan kosong. Maksudnya, log 1 asas 10 sama dengan kosong. Log 1 asas 5 sama dengan kosong. Log 1 asas 2 sama dengan kosong. Nampak? Oh cikgu, maksudnya log 1 bagi sebarang asas sama dengan kosong cikgu Betul. Okey meh, yang seterusnya meh, ambil tengok di sini. Okey, diberikan di sini log A kuasa N asas A. Okey, dan N ini meh, dia boleh letak di depan sini. Kenapa? Sebab kita boleh gunakan hukum kuasa tadi, nampak? Kan kuasa ni boleh letak depan ni. Jadi maksudnya N ini meh, kita boleh letak depan sini kan? Okey cikgu, okey. Jadi, kita boleh tulis macam ni lah. Okey cikgu, saya faham. Okey meh, seterusnya meh. Kita baru tengok tadi meh, log A asas A sama dengan 1 kan? Jadi meh, log A asas A ni, kita gantilah dengan 1. Nampak tak? Jadi akhirnya kita dapat N. Jadi kesimpulannya, log A kuasa N asas A. Nampak? Kalau dia sama-sama nilai A kat sini, maka kuasa dia tu adalah jawapan dia. Contohnya macam ni meh. Kalau log 5 kuasa 2 asas 5. Jawapannya 2 lah. Boleh? Kalau log 10 kuasa 3 asas 10, maka jawapannya 3 lah. Okey cikgu, okey. Jadi meh, daripada sini, maka inilah dia sifat-sifat logaritma meh. Yang pertama, log A asas A sama dengan 1. Meh faham dah kan ni? Okey cikgu, saya faham dah. Okey, yang kedua meh, log 1 bagi sebarang asas sama dengan kosong. Okey, dan yang ketiga meh, log A kuasa N asas A, dia akan sama dengan N. Boleh Okey cikgu, boleh. Jadi inilah meh yang dikatakan sebagai sifat-sifat logaritma. Dan seterusnya meh, cikgu perlu bagi tahu juga di sini iaitu logaritma yang tak tertakrif. Dia ada juga meh logaritma yang tidak tertakrif ni. Apa dia tahu? Log negatif. Kalau ambil kalkulator, ambil tekan log bagi sebarang nilai negatif, dia akan tulis di situ math error. Maksudnya nilai dia tidak tertakrif tau. Okey cikgu. Okey, satu lagi meh ialah ni, log kosong asas A. Sama juga. Kalau ambil tekan kalkulator, dia akan dapat math error. Maksudnya tak tertakrif lah. Cikgu, maksud tak tertakrif tu dia tak boleh nilaikan kan cikgu nilai tu? Betul. Maksudnya kita tak boleh cari nilai log yang berkenaan. Okey. Jadi ambil ingat dua perkara ni tentang logaritma yang tak tertakrif. Okey meh, kita teruskan pembelajaran kita meh dengan melihat beberapa contoh soalan meh. Di sini meh kita akan lihat beberapa contoh soalan yang akan menggunakan hukum dan juga sifat logaritma ni. Okey cikgu. Okey meh, soalan yang pertama ni meh diberikan log 3 asas 2 sama dengan 1.59 dan log 5 asas 2 sama dengan 2.32. Kita diminta untuk cari nilai bagi setiap yang berikut. Yang pertama, log 45 asas 2. Okey. Meh ada idea tak meh? Cikgu tunjukkan dulu cikgu soalan A ni sebagai contoh. Nanti soalan B ambil cuba. Okey, tak apa. Dia macam ni meh. Bila kita nak jawab soalan ni, ambil tengok 45 ni. 45 ni meh kita kena pecah-pecahkan tau.
kita pecahkan sebagai apa tau meh? Ambil tengok di sini maklumat yang dia bagi. Dia bagi di sini 3, dia bagi di sini 5 dan asas dia 2 kan. Jadi maksudnya dia ada 3, ada 5, ada 2. Yang kita kena fikirkan sekarang ni meh macam ni. Apa darab apa, bahagi berapa, kuasa apa, okey, yang melibatkan 3, 5 dan 2 yang akan dapat 45 meh. Ingat meh, operasi dia tambah tolak tak boleh tahu meh. Operasi dia 3 saja, iaitu darab, bahagi dan kuasa. Nampak tak? Yang melibatkan apa? Yang melibatkan 3, 5 dan 2. Macam tu. Jadi meh 45 ni kita boleh tulis macam ni. 3 kuasa 2 darab 5. Okey meh, ingat jangan gunakan operasi tambah dan tolak. Tak boleh sebab tidak ada hukum untuk tambah dan tolak. Okey. Baik. Sekarang kita boleh tulis 45 sebagai 3 kuasa 2 darab 5. Boleh tak setakat tu? Okey cikgu. Tapi cikgu, kenapa kita kena gunakan 3, 5 dan 2 cikgu? Yelah meh, sebab maklumat dia bagi log 3, log 5, asas 2. Nampak tak? Jadi maksudnya meh kita akan melibatkan 3, 5 dan 2 sajalah. Okey cikgu, okey. Okey meh, sekarang meh dengan menggunakan hukum hasil darab meh yang pertama ni, maka kita boleh tulis macam ni lah. Betul tak? Okey cikgu, okey. Okey. Kemudian seterusnya meh, nampak tak? Kuasa 2 ni kan? Kuasa 2 ni kita boleh turunkan ke depan sebab kita gunakan hukum kuasa ni. Nanti kita boleh tulis macam ni. Okey cikgu, saya faham. Okey, bagus. Kemudian meh, ini dah mudah meh. Sebab log 3 dah ada dah, log 5 pun dah ada. Kita gantikan je lah nilai yang berkenaan. Nampak? Maka dapatlah jawapan. Itulah jawapannya meh. Okey cikgu, okey. Okey meh, untuk soalan B. Soalan B kata log 1.5 asas 2. Macam mana meh? Ada idea tak? Kalau mengikut idea cikgu tadi, apa darab apa kuasa apa melibatkan 3, 5 dan 2 akan dapat 1.5. Betul kan cikgu kan? Betul. Jadi apa meh? Susah juga cikgu nak fikir ni. Tak ada ke cikgu teknik-teknik nak bagi senang? Okey. Kalau Amir tak tahu, cikgu tunjukkan. Teknik dia macam ni meh. Amir jangan tengok 1.5 tu. Amir tulis macam ni. 1.5 ni Amir tulis sebagai 15/10. Kalau 15/10 tu meh, nampak tak? Kita dah boleh kecilkan di sini. Kita potong 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, jadi akan sama dengan 3/2 lah. Nampak tak? Okey cikgu, okey. Jadi 3/2 kan 1.5 meh. Ya betul. Okey meh, kalau macam tu Amir nak teruskan ke? Okey cikgu, Amir cuba cikgu Di sini cikgu, log 3/2. 3/2 maksudnya cikgu dia menggunakan hukum hasil bahagi ni. Jadi nanti kita akan tulis log 3 tolak log 2 cikgu. Ya, betul meh. Bagus meh, bagus. Okey, seterusnya meh? Seterusnya cikgu, log 3 ini ialah 1.59. Kemudian log 2 asas 2 ni cikgu. Oh, cikgu dah tak bagi cikgu kat sini. Log 2 asas 2 meh. Bukan sama dengan 1 ke meh? Oh, ya betul cikgu, betul. Log A asas A sama 1. Jadi log 2 asas 2 sama dengan 1 lah cikgu. Okey, jadi meh? Jadi cikgu, saya gantikan log 3 1.59 dan log 2 asas 2 sama dengan 1. Jadi tolakkan akhirnya cikgu. Inilah jawapan dia. Okey, bagus pun. Okey meh, kita teruskan dengan soalan C meh. Diberikan log 3 darab dengan punca kuasa 2 5. Okey, asas 2. Jadi macam mana meh? Cikgu, kalau Amir buat macam ni boleh tak? Log 3 tambah dengan log punca kuasa 25 ni cikgu. Betul meh, bagus pun. Kenapa Amir ada idea macam tu? Sebab kita nak gunakan log 3 dengan log 5 ni cikgu. Itu sebab kita pecahkan dua ni. Okey, bagus. Kemudian meh? Kemudian cikgu, ambil kalkulator je kan cikgu kan. Tak boleh meh kalkulator meh. Sebab apa? Di sini asas 2 meh. Amir tak ingat ke kalau nak guna kalkulator dia asas 10 kan? Betul juga cikgu Macam mana cikgu macam ni meh. Meh tengok.
punca kuasa 25 ni kita tulis sebagai kuasa 1/2 lah. Okey cikgu, okey. Kemudian meh, macam mana meh? Macam ni lah meh. 1/2 kita letak depan. Betul cikgu, betul. Kita gunakan hukum kuasa ni cikgu kan? Betul? Okey, kemudian meh kan dah dapat di sini log 3, sini log 5. Gantikanlah nilai yang dia bagi tu. Jadi akhirnya meh kita selesaikanlah, dapat jawapan. Okey. Okey cikgu, okey. Okey meh, kita teruskan meh dengan contoh soalan yang kedua meh. Nilaikan setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Okey, macam mana meh? Soalan yang pertama. Okey, diberikan macam ni. Log 21 asas 3 tambah log 18 asas 3 tolak log 14 asas 3. Macam mana meh kita nak buat? Meh nak tunjuk ke nak minta cikgu tunjukkan terus? Meh rasa cikgu tunjukkan terus lah cikgu. Kamu nak mudah je meh? Tak berapa expert lagi lah cikgu. Okey. Tengok Baik. Kalau log 21 tambah log 18 meh, nampak tak? Kalau log X tambah log Y, maka log X darab Y kan? Jadi X darab dengan Y. Maksudnya 21 darab dengan 18 lah. Jadi kita akan tulis macam ni. Okey cikgu, okey. Cikgu gunakan hukum hasil darab ni kan cikgu kan? Cikgu baca dari kanan ke kiri kan? Betul. Jadi meh, seterusnya meh, log ni dengan log ni tolak kan? Okey meh, ambil tengok di sini hukum hasil bagi ni. Log X tolak log Y disama dengan log X bahagi dengan Y. Jadi maksudnya meh, 21 darab 18 ni nanti kita akan bahagi dengan 14 lah. Jadi kita akan tulis macam ni. Okey cikgu, okey. Jadi seterusnya meh, kita ringkaskan jadi log 27 asas 3. Okey meh, seterusnya meh, 27 ni meh kita tulis sebagai 3 kuasa 3. Kemudian meh, kuasa 3 ni kita boleh letakkan di depan. Macam tu. Okey cikgu, okey. Cikgu, log 3 asas 3 sama 1 kan cikgu kan? Betul. Jadi maksudnya 3 darab 1 sama dengan 3 lah. Maka itulah jawapan kita. Okey cikgu, okey. Okey meh, seterusnya meh kita tengok soalan B. Okey. Nilaikan meh tanpa menggunakan kalkulator. Weh cikgu, panjang cikgu Kenapa meh? Nampak risau je. Cikgu tunjukkanlah dulu cikgu. Meh belum expert dah cikgu. Okey meh, tak apa. Jom tengok. Okey meh, bila kita nak cari nilai dia meh, maka kita akan gunakan hukum-hukum ni kan? Ya cikgu. Okey, bila kita nak gunakan hukum-hukum ni meh, okey, dia tidak boleh ada apa-apa meh di depan ni meh. Nampak tak? Macam ada 2 ni, ada 3 ni, dia tak boleh. Okey, jadi kita kena buang dulu 2 ni. Jadi macam mana meh rasa nak buang 2 ni? Bahagikan dengan 2 cikgu. Wish, apa pula meh bahagi? Ini bukan persamaan meh nak bahagi-bahagi macam tu. Kalau persamaan tak apa. Ya ke cikgu? Dia macam ni meh, 2 ni kita kena pindahkan ke atas ni meh, jadi 12 kuasa 2. Sebab meh kita kena guna hukum kuasa ni, nampak tak? Meh tengok sini. Hukum kuasa ni meh, meh baca dari kanan ke kiri. Maksudnya di sini meh, N di hadapan ni meh, kita boleh pindahkan naik di atas X ni. Jadi X kuasa N, nampak? Okey cikgu. Jadi maksudnya meh, 2 ni akan pindah naik atas ni lah. Jadi 12 kuasa 2 lah. Okey cikgu, okey. Jadi cikgu 3 pun akan jadi nanti 5 kuasa 3 lah cikgu. Betul. Jadi meh nanti kita akan tulis macam ni. Okey cikgu, okey. Okey meh, seterusnya meh kita ringkaskan meh. Bila kita ringkaskan meh, kita ikut urutan lah. Okey, jadi meh seterusnya nanti kita akan dapat macam ni. Cikgu, 18,000 ni dapat mana cikgu Dapat sini lah meh. 12 kuasa 2 darabkan dengan 5 kuasa 3. Sebab kat sini kan tambah. Mengikut hukum dia, kalau sini tambah kan sini darab. Okey cikgu, okey. Baik, maka kita dapat tulis macam ni. Okey, seterusnya meh, kita ringkaskan yang ni pula. Okey, 2 sebutan ni. Jadi dia akan jadi macam ni. Cikgu, 1,200 ini maksudnya 18,000 ni bahagi dengan 15 kan cikgu kan? Sebab kita gunakan hukum yang kedua ni cikgu, hukum hasil bagi ni. Kalau tolak, maka dia akan jadi bahagi. Betul, bagus. Okey, seterusnya meh, 1,200 ni akan bahagi dengan 150 lah kan? Betul cikgu, betul. Sebab sini tolak. Okey meh, jadi dia akan jadi log 8 asas 2. Okey meh, seterusnya meh, 8 tu kita tulis sebagai 2 kuasa 3 lah. Kemudian kita turunkan 3 ke hadapan. Jadi di sini log 2 asas 2 kan 1.
Jadi 3 darab 1, 3 lah. Maka itulah jawapan kita. Oh, okey cikgu. Oh cikgu, panjang cikgu tapi jawapan ada 3 ya. Itulah meh. Dia tricky meh. Okeylah meh, sampai di sini dulu pelajaran kita dalam siri kali ini meh. Kita jumpa lagi dalam siri-siri yang akan datang meh. Okey cikgu. Meh, jangan lupa meh, buat latihan banyak-banyak sikit meh bagi mahir tentang logaritma ni. Okey cikgu, okey cikgu.